Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 1, bab 5, ungkapan algebra. Melibatkan satu standard kandungan, 5.1, pemboleh ubah dan ungkapan algebra, serta satu standard pembelajaran, iaitu menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi dan membuat perkaitan dengan situasi yang sesuai. Bagaimanakah kita boleh menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi? Kita dapat menentukan nilai suatu ungkapan algebra dengan cara menggantikan nilai pemboleh ubah yang diberi ke dalam ungkapan algebra tersebut. Jadi kita akan lihat 4 contoh bagaimana kita akan menentukan nilai ungkapan algebra. Cikgu mulakan dengan contoh yang pertama. Diberi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Cari nilai bagi 8X tolak 5Y tambah 7. Bagi menggantikan pemboleh ubah dalam ungkapan algebra, cikgu akan menggunakan tanda kurungan mewakili tempat pemboleh ubah dalam ungkapan algebra. Jadi kita akan dapat seperti ini. 8 kurungan tolak 5 kurungan tambah 7. Seterusnya kita akan gantikan tempat kurungan yang pertama mewakili nilai bagi pemboleh ubah X, iaitu 3, dan juga kurungan yang kedua mewakili pemboleh ubah Y, iaitu 2. 8 kurungan 3 tolak 5 kurungan 2 tambah 7. Menggunakan cara pengiraan biasa, 8 darab 3. 8 kurungan 3 maksudnya 8 darab 3. 24 tolak 5 kurungan 2, 5 darab 2, 10 tambah 7. Jadi kita akan dapat jawapannya ialah 21. Dan cikgu juga akan tunjukkan cara menggunakan kalkulator. Di mana apabila menggunakan kalkulator, kita akan ikut saja yang telah kita letakkan kurungan mewakili pemboleh ubah. Jadi 8 kurungan 3 tolak 5 kurungan 2. Tutup kurungan tambah 7 dan tekan sama dengan. Jadi kita akan dapat jawapan yang sama iaitu 21. Jika soalan ini ialah soalan objektif, kamu terus boleh menggunakan kalkulator untuk mendapatkan nilai ungkapan algebra. Seterusnya, kita lihat pula contoh yang kedua. Diberi P sama dengan negatif 7 dan Q sama dengan 2. Cari nilai bagi 2 kurungan P tolak 3Q tutup kurungan. Sama seperti contoh 1 tadi, tempat pemboleh ubah cikgu akan gantikan dengan tanda kurungan. Jadi kita ada 2 pemboleh ubah di sini, iaitu P dan Q. Dan kita juga perlu kekalkan kurungan asal mengikut soalan yang diberi. Jadi kurungan yang pertama mewakili P dan nilai P ialah negatif 7. Jadi cikgu gantikan negatif 7 di sini. Dan kurungan yang kedua mewakili Q. Jadi nilai Q ialah 2. Seterusnya kita akan kira 2. Oleh kerana pengiraan ini melibatkan tanda kurungan, jadi kita akan buat yang dalam kurungan dahulu, iaitu negatif 7. Yang ni darab negatif 3 darab 2 negatif 6. Jadi dalam kurungan ialah negatif 7 tolak 6. Iaitu 2 kurungan negatif 13. Dan 2 kurungan negatif 13 bermaksud 2 darab negatif 13, iaitu negatif 26.
Okey, yang ni kalau melibatkan pengiraan secara biasalah. Okey, dan kalau menggunakan kalkulator, sama juga kita ikut sahaja yang telah kita gantikan dengan kurungan, iaitu 2 kurungan negatif 7 tutup kurungan tolak 3. Okey, kurungan 2 tutup kurungan ada 2 kali tekan sama dengan. Okey, jadi kita akan dapat jawapannya ialah negatif 26. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh 3. Jika P sama dengan negatif 1 dan Q sama dengan 6, cari nilai bagi P kuasa 2 tolak PQ tambah 1/3 Q. Okey, gantikan tanda kurungan pada tempat yang ada pemboleh ubah. Okey, iaitu kita dapat kurungan kuasa 2. Okey, jadi kurungan yang pertama ialah nilai P. Jadi kita akan gantikan dengan tempat negatif 1. Okey, negatif 1 menggantikan tempat P. Okey, yang ni PQ. Maksudnya negatif 1. Q-nya 6. Tambah 1/3 Q. Okey, Q di sini ialah 6. Okey, dan kita kira negatif 1 kuasa 2 ialah 1. Okey, yang ni kamu perlu darabkan dahulu negatif 1 dengan 6. Okey, kita dapat negatif 6. Dan tanda tolak bertemu dengan negatif menjadikan positif 6. Yang ni kamu boleh permudahkan 3 darab 1, 3 darab 2. Okey, jadi kita dapat 1 tambah 6 tambah 2 iaitu 9. Okey, jika menggunakan kalkulator, kita ikut saja yang tanda kurungan ni. Okey, kurungan negatif 1 tutup kurungan kuasa 2 tolak kurungan negatif 1. Okey, kurungan negatif 1 tutup kurungan 2. Kurungan 6 tutup kurungan tambah 1/3. Okey, kurungan 6 tutup kurungan tekan sama dengan. Okey, bila kamu tekan sama dengan, kita juga akan dapat 9. Jadi kalau soalan objektif memang kamu boleh terus menggunakan kalkulator untuk mendapatkan nilai ungkapan algebra. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang terakhir. Harga sebuah kerusi ialah RM20 dan harga sebuah meja ialah RM54. Aileen membeli X buah kerusi dan Y buah meja. Soalan pertama, tulis satu ungkapan algebra bagi jumlah yang perlu dibayar Aileen. Okey, jadi sekarang kita lihat kepada soalan ini. Aileen membeli X buah kerusi dan harga sebuah kerusi ialah RM20. Jadi 20 diharapkan dengan X, kita akan dapat 20X. Okey, untuk Y buah meja, harga sebuah meja ialah RM54. Jadi 54 darabkan dengan Y, kita dapat 54Y. Dan kita nak jumlah. Jumlah maksudnya operasi tambah. Okey, iaitu kita tambahkan harga bagi kerusi dan juga harga bagi meja. Jadi kita dapat ungkapan algebranya ialah 20X tambah 54Y. Okey, soalan B. Diberi bahawa X sama dengan 10 dan Y sama dengan 2. Jika Aileen membayar RM350 kepada juru wang, berapakah baki wang Aileen? Kita dah ada ungkapan algebra tadi, iaitu 20X tambah 54Y. Jadi, untuk mengira nilai bagi ungkapan algebra, okay, tanda kurungan dekat X dan juga tanda kurungan dekat Y.
Dan kita gantikan tempat X dengan 10 dan tempat Y dengan 2. Okey, kita kira nilai ungkapan algebra di sini. Okey, 20 kurungan 10, 20 darab 10 iaitu 200. Tambah 54 kurungan 2 maksudnya 54 darab 2 kita dapat 108. Okey, jadi jumlah harga yang perlu dibayar oleh Aileen ialah RM. 200 tambah 108 iaitu 308 ringgit. Seterusnya kita nak kira baki wang Aileen. Baki wang Aileen membayar dengan RM350. Jadi 350 kita akan tolakkan dengan jumlah yang perlu dibayar iaitu 308 ringgit. Jadi di sini kita akan tolakkan, kita akan dapat RM42 iaitu baki wang Aileen apabila dia membayar menggunakan duit RM350. Jadi dengan 4 contoh yang cikgu sertakan, cikgu harap kamu boleh faham bagaimana cara untuk menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi. Seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.